Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Mimpi di siang hari, mimpi yang tak akan tercapai, cita-cita yang terlalu tinggi. Mungkin itulah yang sesuai dengan sasaran yang dibuat oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang di Sabah. Baru-baru ini disasarkan 18 kerusi oleh Hamzah Zainuddin dalam ucapan di Sabah, dan dalam ucapan itu juga menimbulkan pelbagai kontroversi, termasuklah perkataan Palui. Sasar 18 kerusi Perikatan Nasional Sabah terlalu cita-cita tinggi, kata penganalisis. Dengan persekitaran politik semasa, jika nasib baik, PN mungkin menang 3 atau 4 kerusi, kata James Chin. Perikatan Nasional PN meletakkan sasaran yang terlalu tinggi, bercita-cita terlalu tinggi apabila ingin bertanding 18 kerusi pada PRN Sabah tahun ini, kata penganalisis politik James Chin. Katanya, PRN 2020 di mana Bersatu menang 11 daripada 18 kerusi ditandingi, tidak boleh dijadikan penanda aras kerana lanskap politik di Sabah telah berubah secara ketara. Saya rasa 18 kerusi adalah terlalu banyak, kata Chin kepada FMT. Kebanyakan orang berpendapat Bersatu kini sudah lemah di Sabah. Dengan kebanyakan calon boleh menang telah menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS atau parti lain. Katanya, sekiranya Perikatan Nasional PN bernasib baik, mereka mungkin mampu menang 3 atau 4 kerusi. Tetapi tidak mungkin mereka boleh menang 11 kerusi lagi, kata Chin yang juga profesor di Universiti Tasmania. Pada 2020, PN bekerjasama dengan GRS dan Barisan Nasional BN berdepan Gabungan Pemerintah Warisan Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun, PH, UMNO dan GRS kini sekutu di blok Kerajaan Persekutuan, manakala GRS dan PH turut membentuk Kerajaan Sabah. BN dan Warisan pula duduk di blok Pembangkang. Minggu lalu, Timbalan Pengerusi PN, Hamzah Zainuddin berkata, gabungan itu menyasarkan untuk bertanding sekurang-kurangnya 18 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam PRN akan datang. Seorang lagi penganalisis, Romzi Ationg dari Universiti Malaysia Sabah berkata, PN perlu bekerjasama dengan parti-parti tempatan di Sabah dan memberi fokus kepada isu-isu setempat berbanding isu nasional untuk menarik sokongan rakyat negeri itu. Katanya, PN perlu mempertimbangkan dengan teliti sentimen tempatan terutamanya dalam soal slogan dan calon. Bagaimanapun, Chin berkata, hampir setiap parti sedang berbincang dengan parti lain untuk membentuk pakatan pilihan raya seperti yang lazim berlaku di Sabah. Katanya, adalah jelas tiada satu parti pun yang mempunyai sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri secara bersendirian. Semuanya mencari sekutu dan ini boleh berubah dalam masa beberapa jam sahaja. Apa yang paling mungkin berlaku kita akan melihat. Pakatan Harapan bergabung dengan GRS, katanya. Chin berkata, tokoh seperti Ketua UMNO Sabah Bung Mukhtar Radin dan Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dijangka selamat kerana mereka sudah dikenali ramai dan mempunyai pengaruh yang kukuh di Sabah. Mereka sudah lama berada dalam politik, jadi mereka mempunyai jenama sendiri. Tidak kira sama ada Bung, ahli parti tempatan, atau parti nasional. Jika beliau menang, itu kerana beliau adalah Bung Mukhtar, bukan kerana ahli UMNO, kata beliau lagi. Wow, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Benarkah bahawa PN bercita-cita terlalu tinggi? Perikatan Nasional bercita-cita terlalu tinggi untuk menyasarkan 18 kerusi itu? Mampukah Perikatan Nasional menjadi kuat semula melalui Parti Bersatu di Sabah? Ataukah mereka pula akan tiba-tiba pula akan bergabung dengan parti tempatan
Siapa pula yang sanggup bergabung dengan mereka? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, kuli kena habis-habisan kali ini. Kena pukulan padu maut. Kali ini apabila kuli cuba menemplak, cuba mengkritik Anwar Ibrahim dan mengarah Anwar Ibrahim untuk bertanggung jawab atas titah edendum Najib, ini jawaban netizen atau ini jawaban daripada orang yang ada di sekitar yang ada di Malaysia. Pesan untuk kuli, kalau gigi taring sudah tiada, jangan sengih tunjuk gusi, kata Muhammad Syuti Omar daripada Harapan Daily. Saya tulis watikah ini buat Tunku Razali Hamzah ataupun kuli yang meminta Anwar Ibrahim bertanggungjawab terhadap penyembunyian titah edendum yang baginya penyembunyian itu disebabkan Najib Razak masih di dalam penjara. Tindakan Anwar itu juga disifatkan kuli Tengku Razali sebagai penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong kerana Anwar sebagai Perdana Menteri terikat dengan taat setia kepada Raja. Dalam juzu ini, dari sisi mana Anwar tidak patuh dan taat? Bukankah titah edendum itu sebagai tambahan? Apakah kita tidak faham dengan perkataan atau maksud tambahan? Tambahan bermaksud ia muncul kemudian ataupun sampingan daripada induk yang perlu dimengerti kenapa edendum. Tengku Razali Hamzah menuntut keadilan kepada Najib Razak tetapi membutakan mata kepada ribuan banduan lain yang menjeruk dan buruk dalam penjara. Kenapa mudah sahaja untuk memahami kesungguhan Razali itu kerana Najib adalah seketurunan dengannya bangsawan. Lumrah dalam hidup ini, enggang akan sama enggang, pipit sama pipit. Tengku Razali sebagai bangsawan amat memahami akan kesengsaraan hidup dalam penjara dan sangat memahami betapa senang dan bahagianya hidup di alam bangsawan. Maka jangan buat jenayah dan ketahuilah kesengsaraan di akhirat lebih teruk lagi. Jadi, kalau Tengku Razali membela penyangak, pencuri dan perompak, pinjam istilah Mahathir itu, tidaklah hairan. Sehubungan itu, Tengku Razali berkata, Anwar bertanggungjawab atas kejadian itu dan disifatkan sebagai satu penderhakaan. Besar natijah yang diungkapkan oleh bekas ahli parlimen Gua Musang itu. Soal bertanggungjawab ini, sebelum kita minta seseorang bertanggungjawab mengikut konotasi kita tentang kesalahan seseorang, baiklah kita pulangkan ke dalam diri kita melihat sejauh mana pula accountability kita sendiri. Apakah Tengku Razali Hamzah pernah meminta maaf kepada dirinya sendiri dan seluruh orang Melayu dalam negara ini atas kesalahan besar dilakukan olehnya suatu masa dahulu? Bukankah sejarah telah mengabsahkan perpecahan orang Melayu selama ini bermula dari tahun 1987, bila mana Tengku terburu nafsu inginkan jawatan Perdana Menteri dengan menentang Mahathir merebut jawatan Presiden UMNO. Gara-gara itu UMNO berpecah dua menjadi pasukan A dan pasukan B. Bermula dari situlah politik Melayu UMNO tidak stabil, membawa kepada perpecahan seterusnya tahun 1998, kemudian berpecah lagi sekali tahun 2018. Kemuncak kemalangan UMNO apabila ia kehilangan kuasa. Peristiwa dan sejarah ini tidak boleh ditolak dan dilupakan oleh Tengku Razali Hamzah. Beliau juga kena bertanggungjawab. Apologetiknya dengan membawa semangat 46 pulang ke pangkuan UMNO tidak menyembuhkan luka dan menyedihkan orang Melayu itu. Dan kesediaan Tengku Razali untuk berpaut semula kepada Mahathir bukanlah kerana untuk menyatu padukan Melayu, tetapi kerana jawatan. Dia dijanjikan jawatan oleh Mahathir. Maka apabila Tengku cuba menyalahkan Anwar dalam kes edendum,
Ia seperti kerja tikus yang ingin membaiki labu, atau si jalak berkokok ekor bergelemung tahi. Nasihat saya kepada Tengku Razali Hamzah, setelah gigi dan taring sudah tiada, usahlah tersengeh-sengeh menunjukkan gusi. Huduh sangat, kata penulis ini. Saudara-saudara sekalian, apalah komen Anda dan komen dan juga tulisan Anda untuk isu kali ini. Pesan untuk kuli, kalau gigi taring sudah tiada, jangan sengeh tunjuk gusi, kata Muhammad Sayuti Omar. Jumpa lagi, bye-bye.